ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung ke surah Kahfi yang mana surah Kahfi yang minggu dulu kita tengoknya dia sebut pasal فضربنا على آذانهم في الكهف السنين عددا, itu kisah sebuah kahfi yang telah meninggalkan tempat mereka ketika mereka duduk dalam gua. Mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Berikanlah berikanlah kepada kami di sisi engkau, daripada engkau, min ladunka, di sisi engkau, ar-rahmah. Rahmah kat sini ialah kita kata jalan keluar. Sebab kami dah lari ni, so rahmah, bagi kami rahmah, berikan kami solusi, jalan keluar, apa nak buat. Itu rahmah kat situ. Dan dia kata wahyi lana min amrina rasyada, dan permudahkan urusan kami ni. Kemudian Allah menjawab doa mereka dengan huruf fa tu lah, fa darabna. Fa tu Allah menjawab doa yang telah mereka panjatkan kepada Allah. Dan Allah darabna ala adhanihim, iaitu tutupkan telinga mereka, bermakna tidurkan mereka lah. Adhanihim fil kahfi sinina adada, beberapa tahun yang tertentu. Tapi ayat ni umum dan dikhususkan oleh ayat yang lain, iaitu 300 tahun. Summa ba'asnahum, selepas mereka telah tidur sinina adada, beberapa tahun tertentu. Ba'asnahum, kami bangkitkan mereka, lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada, untuk kami bangkitkan mereka, dan lina'lama ayyul hizbaini ahsa, untuk memberitahu tentang siapakah yang lebih tepat, tentang berapa lamakah mereka tertidur. Ahsa tu yang lebih tepat, lima labithu amada. Kemudian dia kata nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dan kami ceritakan kisah ni, Allah kata kisah ni kami ceritakan naba'ahum bil haqq, dengan yang jalan kebenaran. Bermakna kami ceritakan kepada engkau Nabi Muhammad dengan benda yang benar, bahawa mereka innahum fityatun, fityah ni kita panggil para pemuda yang telah beriman, dan hasil iman adalah istiqamah, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan lagi keimanan tersebut, kukuhkan lagi keimanan tersebut. Macam kita dah bincang minggu lepas, bahawa di antara faedah kita kekal dan istiqamah di atas jalan iman, di atas jalan ketaatan, adalah Allah akan kukuhkan lagi, tambahkan lagi hidayah. Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, kan? Allah dialah yang mencampakkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman, dan kami tambahkan pula keimanan tersebut. Warabatna ala qulubihim, dan kami rabatna, iaitu rabat kat sini lah kuatkan ataupun kukuhkan, ala qulubihim, kat sini kami kuatkan hati mereka, keimanan mereka terhadap Allah. Isqamu,
Isqamu, ketika mereka bangun kat sini bertidur. Isqamu ni bangun melawan ni, dia tengah flashback. Masa dia bangun di hadapan pemerintah yang zalim, di hadapan kaum-kaum dia, dia bangun. Isqamu faqalu, dan mereka berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Lan nad'uwa min dunihi ilaha, kami tidak akan sekali-kali berdoa kepada selain dia sebagai Tuhan. Laqad qulna idzan syatata, kalau kami lakukannya, maka kami telah melakukan berkata satu benda yang syatata, yang buruk lah dengan kaum dia. Isqamu tu kan, ayat tu kat situ dia terjemah macam ni. Isqamu tu lepas tu tak kala mereka berdiri, tak kala mereka berdiri tu ialah di hadapan kaum dia. Bukan kita kata mereka tak kala mereka bangun, bukan. Mereka bangun berdiri di hadapan kaum mereka bercakap, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan kami lah Tuhan yang di langit dan bumi, yang menguasai langit dan bumi. Lan nad'uwa min dunihi ilaha, laqad idza qulna syatata. Kemudian dia kata, kami tidak meminta melainkan kepada dia sebagai Tuhan. Kalau tidak, kami akan berkata perkara yang syatata. Syatata situ diterjemah apa? Jauh dari kebenaran. Satu benda yang sesat lah. Jadi nak cakap di sini ialah mereka ni kaum yang sebutnya kaum 7 orang pemuda ni punya beriman yang mereka, sehingga mereka menegakkan hujah di hadapan kaum mereka. Dan ketika mereka rasakan bahaya, dan mereka lari mempertahankan akidah mereka. Jadi macam saya sebut minggu dulu, kisah yang Allah cerita pasal Nabi kisah 7 orang pemuda ni, tujuan dia apa? Apa tujuan Allah cerita kisah 7 pemuda kepada Nabi Muhammad? Selepas Nabi Muhammad kata, wala 'alaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Dan mungkin Nabi rasa tertekan, depres. Kenapa Allah cerita kisah ni? Kisah 7 orang pemuda. Kisah tu untuk wujud Nabi, tapi yang utama dia terkait dengan ayat yang Allah sebut tadi tu kan. Allah kait dengan ayat yang kami ceritakan kepada kamu kisah ni, yang Allah kata pada Quran. Ayat apa ni? Am hasibta anna ashabul kahfi wa raqim kanu min ayatina ajaba. Apakah mereka dan kalian menyangkakan benda ni satu benda yang luar biasa kan? Sebenarnya dia sebagai satu hujah kepada kaum kafir Quraisy berkenaan dengan mereka menyangkakan orang tidur ajaib. Dia sebagai satu hujah kepada Nabi Muhammad. Kita tahu ayat Quran ni, bila Allah kata pada Nabi, kadang-kadang Allah seolah-olah memberi satu hujah kepada Nabi untuk berdepan dengan kaum Quraisy, dan satu lagi sebagai pemujuk kepada Nabi. Kemudian dia kata, syatata haulai qaumuna. Okey, haulai itu ialah dia referkan kepada mereka, kaum kami ittakhadhu min dunihi ilaha. Mereka menjadikan Tuhan selain daripada Allah sebagai Tuhan. Sebab dalam ayat bahasa Arab dia selalu guna ittakhadha. Ittakhadha ni kita kata ambil, akhadha ni ambil, ittakhadha ni mengambil. Kalau kita terjemah, kita kata itulah kaum aku yang mengambil Tuhan selain daripada Allah sebagai Tuhan. Kalau kita terjemah jadi mengambil, tapi itu boleh terjemah jadi mengambil. Tapi dalam ayat ni, mengambil tu dia akan diterjemahkan menjadi menjadikan.
sesuatu selain daripada Allah sebagai Tuhan. Ittakhadha. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Yang mana kata laula. Okey, perkataan laula kat situ adalah bermaksud talab ta'jiz. Kata sebab apa, kalau dia terjemah situ apa nak dengar? Mengapa tidak? Macam tak sampai kalau mengapa tidak. Mengapa tidak? Apa sambung? Mengapa tidak? Mereka datang atau kemukakan. Okey. Mengapa tidak? Tapi kalau dalam ayat ni dia bermaksud dia bermaksud satu bentuk pertanyaan yang mengingkari terhadap akidah mereka yang batil. Dia akan bermaksud macam kata, mana dalil kau orang? Dia tak menjadi macam mengapa tidak tu masih belum, mengapa tidak tu macam agak betul dari sudut bahas satu-satu macam tu. Mengapa tidak? Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Dia kata mana dia? Kita sebut mana dia. Ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Sultan ni kita kata siapa? Sultan ni kekuasaan. Asal daripada perkataan salata. Salata ni macam menguasai. Kalau kita kata sultan, satu yang menguasai. Tapi dalam ayat ni dia tak boleh pakai dengan maksud sultan tu sebagai satu kekuasaan. Tapi kita sebut Allah samakan bukti, burhan tu bukti ataupun hujah. Burhan tu sebagai sultan. Kerana sultan, burhan ni dia menguasai orang yang dia orang kata apa? Orang yang dia bercakap, orang yang dia berdebat. Dia ada sultan, dia ada burhan, ada bukti. Allah samakan burhan dengan sultan. Seolah-olah hujah tu bagaikan menguasai orang yang dia berdebat. Jadi sultan ni bayyin ni ialah jelas, satu bukti yang jelas. Lepas dia dah kata akulah, dia kata dah depan kaum dia, Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'a min dunihi ilaha laqad idza qulna syatata. Dia kata Tuhan akulah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, mana kami tidak meminta kepada selain dia. Kalau kami sebut benda selain daripada itu, kami telah sebut benda yang sesat, benda tak betul. Kemudian dia kata haulai qaumun ittakhadhu min dunihi ilaha. Dia kata alihah, bukan ilaha, alihah. Ilah kaum aku yang telah menjadikan Tuhan selepas Allah sebagai Tuhan mereka, dan mereka tidak adanya bukti yang jelas. Dan kata berdasarkan ayat ini Allah SWT mengatakan bahawa menceritakan mereka tidak mampu untuk membawakan hujah di atas kesyirikan dan kekufuran mereka, dan sebagai membatalkan hujah kaum musyrikin di atas kesyirikan mereka. Bahkan ayat ini adalah ayat yang menjelaskan banyak ayat-ayat lain. Ini kul hal indakum min ilmin fatakhrijuhu lana an tattabi'u illa zanna wa antum illa tukhrasun. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu min al-ard am lahum syirkun fis samawati wal ard ituni bi kitabin min qabli hadha am. Okey, ayat ni dia menjadi satu penyokong, penyerang kepada semua ayat-ayat Allah yang mencabar orang kafir Quraisy tentang hujah mereka. Macam dulu kelas yang pertama dulu saya pernah sebut, hujah diorang dalam nak mempertahankan kesyirikan mereka ni semuanya hujah yang rapuh. Diorang bukannya tak percaya dengan Allah, bukan kata tak percaya dengan Allah. Diorang ni nak sebutnya kehidupan kepala otak diorang jenis senang je. Dia just ikut agama nenek moyang, macam tu je. So kalau kita bawa hujah yang berat-berat, memang tak boleh jawab lah. Sebab Allah bagi hujah, semua hujah yang berkait dengan kehidupan diorang, hujah yang memang checkmate. Diorang tak boleh nak jawab. Sebab apa? Kehidupan diorang senang je. Bukan diorang terasa nak terfikir benda yang berat-berat, benda yang memerlukan kepada hujah-hujah yang konkret, tak perlu. Dia just kata kami hanya mengikut agama nenek moyang kami. Hingga Allah kata apa? Mereka, bukan setakat mereka jahil, bahkan nenek moyang diorang pun sama jahil. Jadi sebab Allah dalam banyak ayat Quran semua akhirnya
Bila dibawakan hujah kepada mereka, mereka pun tak ada hujah. Itu sebab mereka memerlukan hujah ni. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, hujah ni diberikan kepada yang jenis degil. Yang jenis degil, kebenaran dah terbentang depan mata, tapi dia degil. Baru dikemukakan hujah ke atas mereka. Tapi kalau jenis yang senang menerima Islam sendiri pun, Allah sendiri sebut wajadilhum billati hiya ahsan. Dan apa, Allah kata, dan berdebatlah dengan mereka dengan akhlak yang baik, billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat Quran semua membantai akidah Nasrani, membantai akidah siapa ni, Yahudi. Hujah-hujah tu semua digunakan, perkataan hujah tu pun untuk berhadapan dengan golongan yang degil. Sebab dinamakan sebagai kafir. Kafir ni tertutup. Kebenaran tu dah ada, tapi tertutup. Dia tutup mata dia untuk melihat kebenaran. Dia beza dengan orang kafir, orang yang kafir tapi yang boleh menerima kebenaran. Ayat ni Allah kata dalam Quran apa? Kita buat baik dengan orang. Ini kita kena buat baik. La yanhakumullahu allazi lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min dinikum min dinikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah kata dalam Quran. La yanhakumullahu allazi lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tak melarang kita daripada berbuat baik kepada orang kafir yang tidak mengeluarkan kamu daripada negeri kamu, pertanah kamu. Tak halau kita. Dia tak halau orang Islam. Ayat ini diturunkan kepada orang kafir Quraisy yang menghalau orang Islam daripada tanah mereka. Tabarruhum wa alaihim, Allah kata, berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah sangat menyayangkan orang yang adil. Tapi kalau dibentangkan apa, dah sebut benda yang jelas, dah cerita pasal alam ni terbentang luas, hujah yang konkret, hujah yang jelas, tak nak percaya juga, bahkan memperolok-olokkan lagi, berhujah dengan mereka billati hiya ahsan, itu yang baik, sebab mereka kafir. Tapi kalau golongan yang jadi boleh terima, tak masalah. Sehingga dalam satu hadis, tapi hadis dhaif lah, dalam daripada Sayyidina Ali dia sebut, kata man adha dhimmiyan faqad adhani wa man adhani faqad adha Allah. Tapi hadis dhaif. Siapa yang memusuhi seorang kafir zimmi, maka dia telah memusuhi aku, Nabi kata. Dan siapa yang memusuhi aku, maka dia telah memusuhi Allah. Dan Sayyidina Ali mengatakan bahawa orang kafir, orang bukan Islam ni, kita berbuat baik kepada mereka adalah kerana atas sebab cukai yang telah mereka bayar, maka terpeliharanya darah mereka dan juga kehormatan harta mereka disebabkan cukai yang telah mereka bayar. Jadi ada ayat ni lah menceritakan tentang hujah tu ditegakkan kepada orang yang degil, kepada golongan kumpulan yang tak, kebenaran jelas tapi tidak ingin menerima kebenaran. Dan dia kata, qul ara'aytum syuraka'akum alladziina tad'una min dunillah. Okey, ayat faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Ayat Allah kata faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Dan ayat ni mengatakan bahawa tidak ada orang yang paling zalim, melainkan orang yang paling zalim sekali adalah iftara 'ala Allahi kadhiba. Cerita tentang Allah dengan cerita yang bohong, cerita yang tak benar. Sebab jadi Allah kata kat sini, akidah yang tak sahih, akidah yang rosak, akidah yang tak betul adalah satu pembohongan, adalah satu benda cerita bohong. Allah nak beritahu kita ni, 'ala Allahi kadhiba, iftira 'ala Allahi kadhiba. Akidah yang tak sahih. Contoh macam dia orang mengatakan Allah ada anak, maksud malaikat adalah anak Allah, kemudian Allah tu ada tiga, ada apa, Tuhan ada tiga. Itu semua adalah akidah yang rosak, yang mana pembohongan-pembohongan. Itu semua dianggap sebagai pembohongan. Ataupun kata-kata
Allah tu Allah tu berada di semua tempat. Contohnya, semua akidah yang tak sahih, akidah yang menafikan kebenaran. Jadi dia kata kat sini iftira, Allah kena berkata iftira. Mana akidah yang tak sahih? Akidah yang tak mengikut Al-Quran dan Sunnah, tak berpandu dengan Al-Quran dan Sunnah, adalah satu pembohongan. Allah iftira ala Allah kadiba. Saya baru terbaca itu pasal apa ni, kumpulan batiniah kan, cakra 7 apa semua tu, yang apa, tingkatan cakra, tingkatan apa semua, aura apa semua tu. Apa yang orang dakwa tu semua tak bersumber kepada Quran. Apa-apa benda yang didakwakan tidak ada sumbernya dalam Quran. Orang macam ni cukup tahu tanya satu je, mana dalil yang kau dapat cakra-cakra tu semua, mana dalil yang daripada Quran. Kerana akidah yang tidak bersumber daripada Quran dan Allah. Sebab dia kata iftira ala Allahi kadhiba. Jadi akidah yang sahih hanya dapat ditentukan oleh dalil daripada Quran dan Sunnah. Walaupun dalil Quran dan Sunnah tu sendiri adanya ayat mutasyabihat dan sebagainya, tapi benda tu jelas. Itulah akidah para salaf. Akidah para salaf ni beriman dengan perkara yang sangat jelas, tak perlu menghayalkan satu benda yang tak apa, yang tidak harus bagi Allah. Kerana benda yang perkara yang datang daripada kalam falsafah, yang datang daripada mantik, yang datang daripada sumber daripada keluar daripada Quran dan Sunnah, pembohongan, iftira, membohongkan Allah dengan satu benda yang tak betul. Dianggap pembohong. Orang yang bawa akidah yang tak sahih ni pembohong. Sebab disebut syarikan kama iftarahu alaihi qaum ashabul kahfi maqala anhum wa man azlamu mimman iftara Allah kadzaba ulaka yu'raduna ala rabbihim wa yaqulu ashhadu haula il kadzab wa la rabbih. Okay, wa izi tazaltumuhum itu sekejap. Saya pakai software lah, senang. Fajwatim wa izi tazaltumuhum fadarabna ala adanihim haula faman azlamu. Okey, wa izid tamazu wa izid tazaltum ayyuhal fityah qaumakum wa izid tazaltum ayyuhal fityah. Dan apabila i'tazal, kita kata i'tazal ni ialah bila kamu menghindari, menjauhi. Situ dia terjemah apa? Meninggalkan. Dia terjemah macam mana? Apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah. Illallah. Kalau kamu meninggalkan mereka, wahai para pemuda, meninggalkan kaum kamu pemuda, wa ma ya'muduna min al-awsan ghairullah. Macam mana dia terjemah kat situ? Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka ya'buduna illallah wa izzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Okey, fa'u ila al-kahfi, iltaju ila al-kahfi. Jadi Allah kata kat sini, bila kamu meninggalkan mereka, ayat ni lah bermulanya tentang dua mula meninggalkan kaum mereka. Dan meninggalkan bukan setakat meninggalkan kaum mereka, meninggalkan apa yang disembah oleh mereka. Macam saya dah ceritalah, apa ni, bila dalam keadaan dah hujah dah ditegakkan,
Oh. Ya, tunggu abang ni. Okey, sambung. Umuhum, dan ketika mana kamu meninggal, i'tazal. I'tazal ni kita kata meninggalkan, menjauhi. Sebab orang kata, pernah dengar orang sebut uzlah, beruzlah. Tahu beruzlah? Apa dia beruzlah? Uzlah ni mengasingkan diri. Dia satu term dalam kaum sufi juga. Dia orang ada uzlah. Uzlah ni dia mengasingkan diri, mengasingkan diri dan dia beribadat. Dia ada satu istilah kaum sufi macam tu, beruzlah. Tapi dia tak, ulama kata uzlah ni tak ada masalah, boleh buat. Tapi dia tak boleh jadi adat sebab tak sunnah. Sunnah dia bercampur masyarakat. Betul? Sunnah macam masyarakat. Dan dia tak boleh menjadi satu adat yang biasa dilakukan. Maksudnya uzlah, atas nama uzlah, dia pun sebab tak ada perkara macam tu dalam Islam. La ruhbana fil Islam, tidak adanya kependetaan dalam Islam ni. Maksudnya tak adanya amalan bertapa ni, semua tak ada dalam Islam. Itu dalam keadaan sebab nak menerima wahyu. Dan waktu tu pun dia duduk dalam gua. Kalau kita baca, orang Ashabul Kahfi duduk dalam gua sebab dia tak boleh menjadi adat. Dia hanya waktu tertentu. Kalau Nabi ke gua pun sebab kerosakan jahiliah waktu tu, dan dia tak ada kuasa. Jadi dia mengasingkan diri dia. Itu dalam keadaan tak ada kuasa. Tapi kalau uzlah tanpa sebarang hajat disebabkan strategi dan sebagainya, so dia tak sunnah. Dan dia uzlah ni bukan kata tak boleh, saya kata tadi boleh uzlah, tapi dia tak boleh jadi adat. Kalau kita uzlah, ngasingkan diri semua, habis tu siapa, kalau ustaz uzlah, habis siapa nak ajar masyarakat? Siapa nak turun sama masyarakat? Rasulullah sebut dalam hadis riwayat Muslim apa? Al-Muslim alladhi yukhalitun nas khairu minal Muslim alladhi la yukhalitun nas wa la yasbur ala azahum. Orang Islam yang bercampur dengan masyarakat dan bersabar di atas kerenah masyarakat lebih baik daripada orang Islam yang tidak bercampur dengan masyarakat, yang tidak bersabar di atas kerenah masyarakat. Nabi sendiri kata lebih baik yang bercampur ni. Kerana ini ialah dakwah ni adalah jalan dakwah ni, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Allah kata, dan juga saya qulu sufaha minan nas an yaqul kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian, kita ni adalah sebaik umat ukhrijat linnas. Kita ni keluar kepada orang. Di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad ialah keluar jumpa orang. Dakwah. Kan? Dakwah ni macam saya sebut kan. Dakwah ni adalah kewajipan setiap orang Islam. Bukan kewajipan ustaz je. Ustaz ni lebih lagi sebab dia tahu. Dia lagi lebih. Kalau saya ngasingkan diri, apa jadi masyarakat kan? Kita pun tak tahu adanya grup percaya kuasa nombor. Siapa nak rawat orang yang percaya kuasa nombor? Tengah kerja sama dengan pejabat agama nak perang benda ni. Kat Tinam apa. Percaya kuasa nombornya kumpulan. Kalau saya mengasingkan diri, ustaz semua hanya pergi kerja, balik, sibukkan hal anak dia je, tapi tak terfikir tentang hal masyarakat. Dia cuma fikir nak penuhkan tembuluk dia, kan? Kalau ustaz lah, habis tu aku ambil anak waktu petang, habis tu betul balik dah, aku cuma yang penting keluarga aku selamat, yang penting keluarga aku tak ada.
Itu ke sifat pendakwah yang Allah nak dalam Quran? Ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah dalam Quran. Ayat yang kata apa? Saya qulu sufaha minan nasi mawal. Bukan ayat tu. Apa ni? Sufaha minan nasi awwallakum. Itu yang masalah tu. Bila ayat depan dia tak ingat. Ayat depan dia tak ingat, dia terus. Dia kena ada depan dia je. Juz 2. Saya perlu sufaha. Qulillahi apa? Ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulun 'alaikum shahidan wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha. Ini pasal ni. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas lah ayat tu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Allah sendiri kata kita adalah khairan ummah. Sebaik-baik umat. Kerana umat terdahulu tak macam ni. Keistimewaan umat Muhammad adalah keluar. Bukan keluar 40 hari. Itu tak ada masalah. Kita pun tak boleh cakap apa. Kita pun tak buat macam diorang kan. Saya punya pandangan lah. Tapi masalah diorang pula, tu sunnah ni kena guna akal. Betul. Nak buat sunnah ni kena guna akal. Kalau tak, dia jadi fitnah. Dia keluar 40 hari tapi tak tinggal duit. Ada zaman saya dulu, anak dia terbiar. Keluar 40 hari lah. Anak dia terbiar, tak bagi duit apa semua. Apa? Keluarga tak ada duit. Macam tak. Rasulullah disebut dalam hadis riwayat Muslim tu, ya Hanzalah sa'ah. Ada masa untuk kita dengan keluarga, ada masa. Wa izi i'tazal uzlah tu. Saya ingat zaman guru saya dulu, Syekh Abdul Qadir Syekh Bukhuzal Hasan Tatwani, guru saya dulu. Saya pernah nak jumpa dia. Saya nak minta sanad hadis 40. Saya pergi rumah dia. Ketuk sekali cucu dia turun. Kata, "Mana Syekh?" Syekh pergi uzlah dia. Syekh pergi uzlah. Syekh hadir, Syekh Salafi tu. Syekh Salafi besar Taiwan kat tempat saya dulu. Apa? Syekh Salafi besar. Tapi kata Syekh pergi uzlah. Itu pun anak murid pergi kejar dia, membaca kitab lagi. Uzlah ni tak ada masalah. Kita asingkan diri kita kejap, tak ada masalah. Tapi tak boleh jadi adat. Tak jadi adat kerana dia tak sunnah. Itu sebab mungkin uzlah wa'izil tazaltumuhum. Kan kita sebut Mu'tazilah. Kan? Mu'tazilah tu maksudnya orang yang mengasingkan diri. Sebab kumpulan tu dia tak bersetuju dengan Hasan al-Basri. Masa dia bertanya dengan Hasan al-Basri tu, iaitu Wasil bin Atha, iaitu pendiri mazhab Mu'tazilah. Dia mengasingkan diri daripada Hasan al-Basri, guru dia. Sebab dia panggil mengasingkan diri, Mu'tazilah yang mengasingkan diri. Uzlah. Jadi dan Allah kata, bila kamu keluar mengasingkan diri kamu daripada kaum kamu dan juga sembahan mereka, kan, sembahan mereka, dan fa'u ilal kahfi, dan pergi ke gua, yanshur lakum rabbukum min rahmatihi. Allah akan permudahkan dan juga meluaskan rezeki kamu. Ini kita nampak. Ini ayat ni adalah istijab kepada doa diorang tadi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Bagilah aku jalan keluar daripada benda ni. Kita orang dah keluar ni selai sepinggang, tak buat apa-apa, duduk kat sini. Berikanlah aku rahmat, jalan keluar. Apa benda aku nak buat? Rahmat kat situ lah kan. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan permudahkanlah kami. So kita dalam buat satu keputusan, ya Allah nak sebut ni, dan juga pelajaran kepada kita dan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Azam ta fatawakkal ala Allah. Kita dah berazam buat sesuatu tu, bertawakallah kepada Allah. Kita hanya boleh minta doa kan. Bila kita dah buat satu keputusan, kita dah doa, ya Allah berkatilah keputusan aku dalam istikharah kita kan. Allahumma istikharah
minta pendapat. Khairan kalau benda tu baik, maka takdirlah perkara baik kepada aku. Kalau ingkana fi syarran, tapi kalau benda tu tak baik, fasrifni anhu wasrifu anni, palingkanlah daripada aku dan dia berpaling daripada aku. Waqdu li khairah haitsu makan, dan takdirkanlah perkara baik kepada aku pula. Itu doa sangat bagus tu. Doa istikharah, di antara doa yang sahih dalam bab doa istikharah. Maknanya nak buat keputusan, selalu orang faham nak minta jodoh kan, orang faham macam tu. Sedangkan saya ada cerita dalam satu asar kan, salaf ni 2 rakaat. Itu jenuh pula nak beli kasut yang satu ni kan. Solat dulu ada 2 rakaat. So, benda apa cakapnya, bila dah buat keputusan, dia nak buat keputusan yang besar. Bila kita sendiri, dalam kehidupan kita sendiri, apa yang Allah nak beritahu kepada kita dah buat keputusan, bertawakallah kepada Allah dan berdoalah supaya Allah beri jalan keluar. Dan Allah kata, yanshur lakum rabbukum min rahmatih. Allah berikan rahmat dia, bermakna Allah berikan rezeki dia dalam gua tu. Macam mana nak cakap rezeki? Ni ayat seterusnya akan cerita macam mana duduk dalam gua nak rezeki. Saya pernah ada seorang kawan saya dulu, dia kerja baik lah, bagus lah kerja, gaji pun dah bagus apa semua kan. Dia tinggalkan kerja dia berhenti dan dia bertawakal kepada Allah. Dia cerita dia tawakal dia kepada Allah, dia istikharah, dia berhenti, dia pergi belajar, bawa anak bini semua, sebab dia fikir dia nak mendalami ilmu agama. Pergi Jordan, tinggalkan kerja dia. Dia kata dia dah buat keputusan yang besar, dia pergi tinggalkan kerja dia, pergi Jordan, pergi belajar. 2 orang saya jumpa buat benda macam ni. Seorang tu dia ada kerja jadi cikgu, berhenti jadi cikgu, pergi Saudi belajar kitab. Benda pertama orang akan tanya, kau macam mana kau nak makan nanti? Memang tanya macam mana kau nak. Memang kalau orang tanya, memang kita kata memang buntu lah kan. Tapi dia ada beza di antara orang yang percaya kepada Allah. Dia sebaiknya, lebih sunnahnya lagi ialah dah ada plan lah kan, nak buat apa kat sana. Tapi dia ada jenis orang, dia hanya berbekalkan takwa, percaya dia kepada Allah. Kita pun tak boleh nak cakap apa juga, tapi ada orang jenis macam itu. Kerana tu Allah kata, yanshur lakum min rabbikum lakum min amrikum, yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Ini jawapan Allah terhadap doa dia orang dulu. Allah akan beri rezeki, rahmat dan rezeki kat situ. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Allah akan permudahkan sebab rezeki. Dia terjemah, dia tafsir kat sini, ghadak wal asyak, makan malam ke makan tengah hari semua siap. Sebab kita tak boleh cakap apa, kehendak Allah bila benda tu dah berlaku, kita tak tahu macam mana. Tu saya kata tu. Tapi orang kata sebutnya, pengajaran ni lah, tawakal ni macam saya sebut dulu, tawakal ni hadir waktu bila? Waktu kita dah rasa kita tak ada upaya dah, la haula wala quwata illa billah, dah tak ada upaya kita dah. Kita cuba berusaha tapi upaya kita tak nampak. So waktu itu kita kena sedar, kita kena ada campur tangan Allah dan bertawakal lah. Hanya rahmat Allah yang dapat selamatkan kita waktu tu. Itu waktu tu lah, bila kita yakin bahawa hanya rahmat Allah yang dapat selamatkan aku waktu tu. Saya dulu pernah jadi dalam hidup masa nak kahwin. Kahwin berapa hari, duit tak cukup. Saya doa setiap masa tu, amalan saya doa dalam surah Fatihah, dan saya doa setiap kali sujud solat sembahyang. Masa saya benda selalu saya ulang dalam doa, saya kata, berilah rahmat engkau kepada aku. Saya doa macam tu, saya tak tahu apa nak buat dah. Berilah rahmat engkau kepada aku, saya kata. Duit tak cukup ni nak kahwin, kata.
Saya doa sujud pun saya kata, berilah rahmat kau kepada aku, rahmatilah aku. Rahmat di situ ialah rahmat yang luas, rezeki tu kita berrahmat. Tapi dengan izin Allah, orang kata Allah beri rahmat dia kepada saya, mak saudara saya support sebahagian. Dia ada bagi sebahagian, mak saudara dia bagi. Rasa macam Allah dengar doa kita. Tu saya kata orang beriman ni, Rasulullah SAW sebut dalam hadis riwayat Muslim kan, ajiban li amri muslim, betapa ajaibnya kehidupan iman yang orang yang beriman ni. Berikan musibah, hati dia tenang, sebab dia tahu dia ada Tuhan yang maha mendengar, yang akan mengabulkan setiap permintaan dia. Dia tahu, dan dia sangat yakin, aku ada Tuhan yang maha mendengar, akan mengabulkan permintaan aku. So dia tak akan pernah rasa huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, kerana Allah lah yang mencapai ketenangan ke dalam orang yang beriman. Rasa tenang terhadap masalah dunia ni Allah campak kepada orang yang beriman lah. Dia nak sampai ada perasaan macam tu, perasaan kita rasa tak apa, aku boleh doa kan. Kadang-kadang mungkin dapat, mungkin tak dapat. Dalam hadis riwayat Bukhari sebab apa? Kalau tak dapat, adkharallahu, Allah akan menyimpan ni ke satu masa. Jadi sangka baik lah. Mungkin dapat, mungkin tak dapat kan. Mungkin dalam keadaan terdesak, rahmat Allah tak turun pun. Kita dalam keadaan terdesak, hutang, minta sana pinjam tak dapat, sini pinjam tak dapat, tak ada orang nak bagi kita ni, tak ada sumber, Allah tak bagi pun jalan keluar kepada dia. Masa nak tengok, kalau kita yakin dengan Allah, kata adkharallahu ila yaumil qiyamah, Allah simpan benda tu nak bagi di hari kiamat besok. Kalau dia yakin macam tu, sangka baik dia kepada Allah, so dia tak akan pernah rasa bimbang pun terhadap apa-apa kesusahan dunia. Dia orang beriman ni tak stres lah cerita dia. Tak stres lah, sebab sentiasa saya yakin. Tapi depress lain cerita lah. Jangan kita katakan orang yang depress, kau ni tak beriman kepada Allah. Kata-kata orang tu sakit sebenarnya. Contohlah kita katakan. So nak sebut ini, yunsur lakum min rahmati mirfaqa wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kafihim zatal yamin. Ay tara ayuhal mukhatab syams idza tala'at tamilu an kafihim jihatil yamin. Dia kata, dan kau akan lihat, ini rahmat Allah pada dia orang. Kamu akan lihat matahari tu ketika dia terbit, dia seolah-olah akan menutup pintu gua mereka di belah kanan. Wa iza qarabat taqriduhum zata shimal. Dan dia kata, dah bila dia matahari ni terbit, lawan dia terbenam. Bila dia terbenam, taqtahum matabananhum, dia terbenam pada belah kiri. Wal gharad amsa la tusibuhum inda tulu'iha wala nur. Allah nak sebut kat sini, Allah jaga mereka waktu dia orang tidur, yang mana matahari tidak akan memancar terik kepada dia orang waktu dia naik, dan tak akan silau pada dia orang ketika dia terbenam. Dan dia kata, karamatan lahum minallah li'alla tu'zihum bi harriha. Bermakna Allah memberikan satu rahmat dia supaya mereka tak terkena kepanasan matahari kat situ. Wa hum fi fajwatin minhu. Kat situ dia terjemah apa ay fi mutasib al-kahfi wa fi wasatihi haitsu la tusibukum syamsu la fi jilal nahar wa la fi akhirih. Dia sebut apa? Wa hum fi fajwati minhu, dan mereka di dalam tempat yang lurus daripadanya gua. Mereka dalam tempat yang lurus daripadanya gua. Daripadanya gua. Minhu, kepada tempat yang luas dalam gua. Kepada tempat yang luas. Fajwah ni kita boleh terjemah ni, fajwah, tempat yang kosong kita panggil fajwah. Macam ni, macam ni, kawasan yang kosong ni panggil fajwah.
Lapang, maksudnya lapang, fajwah. Wa hum fi fajwatin minhu. Dan juga kita sebut, tapi hari kat sini lah, ai fi mutasim al-ghafi wa fi fajwati bihasil atasibum. Bermakna diorang dalam keadaan gua yang luas dan mereka tak terkena cahaya matahari tersebut lah. Bila dia naik tak terkena, bila dia turun pun dia tak terkena. Itu yang saya kata ni. Ayat ni adalah menunjukkan ijabah ataupun Allah memakbulkan doa-doa yang pertama tadi. Ini rahmat Allah yang kedua dalam surah Kahfi. Kan saya dah katakan surah Kahfi adalah surah yang penuh rahmat. Rahmat di depan, rahmat di tengah dan rahmat di belakang. Yang rahmat yang pertama apa? Wala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim. Rasulullah rasa hati dan Allah pujuk. Itu rahmat Allah terhadap Nabi. Yang kedua, rahmat Allah terhadap dia orang. Allah, hadis riwayat Muslim ada sebut, hadis kan, hadis riwayat Tirmizi ada sebut. Tapi hadis ni ada ulama katakan dia sanadnya tak sahih lah. Cuma man taraka lillahi syai'an awadallahu lahu khairan minhu. Ini saya selalu pegang hadis ni juga sebenarnya. Sesiapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, meninggalkan sesuatu kerana Allah, meninggalkan nafsu dia kerana Allah, mengorbankan nafsu dia kerana Allah, mengorbankan sesuatu, meninggalkan maksiat itu kerana Allah. Man taraka lillahi syai'an, benda yang selama ni dia buat, dia tahu benda tu dosa, benda tu salah, dia tinggalkan kerana Allah. Kerana Allah, awadallahu lahu khairan minhu. Allah akan tukarkan dengan satu yang lebih baik daripada yang ditinggalkan tu. So benda ni memberi satu harapan kepada orang yang nak meninggalkan dosa dan maksiat, nak meninggalkan satu benda yang macam kita dengar ada seorang kisah tu Kim, ada orang ni kerja dia buat main forex ke apa, bukan forex, dia main apa macam mana lah, skim-skim ni, dia main skim-skim lah. Memang duit banyak kan, memang dapat duit banyak, tapi keimanan dia kepada Allah, dia tinggalkan benda tu macam itu je. Tinggalkan benda tu macam itu je. Dan yakin pada rezeki Allah. Kadang kita rasa orang cakap macam ni, dia ikut masing-masing lah, ikut masing-masing. Sebab ada orang dia cakap tak apa, Allah ada bagi rezeki. Kadang kata ada orang digelakkan, dia kata kau ni kan rezeki Allah datang dengan sebab. Satu sudut, tapi satu sudut ada orang dia memang ada keimanan macam itu. Dia ada memang, bagi dia tak apa, Allah Maha memberi rezeki. Tinggalkan terus macam itu, dia boleh tinggalkan. Macam ayat ni. Ayat ni sebab apa? Diorang tinggalkan semua tempat selias pinggang, tanah mereka, pergi masuk dalam gua. Fa'u ilal kahfi, Allah kata, pergilah orang semua, berlakum min rabbikum min rahmati, bertawakallah, dan Allah akan berikan rahmat dia kepada engkau. Dan antara rahmat dia apa? Allah pelihara dia daripada kepanasan matahari ketika dia naik dan ketika dia turun. Maksudnya dia belum tidur lagi kan? Dah tidur. Wa darabna ala zanihim, dah tidur lah. Yang masa yang dia kata nanti matahari tu semua, waktu dia tidur lah. Dia tidur lah. Sebelum tu dia pergi jumpa kaum dia dulu. Masa dekat kaum dia. Itu sebelum tu, sebelum dia nak ditidurkan. betul, dia baca doa. Kemudian Allah jawab dengan wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Kami persenangkan urusan hidup mereka. Wa darabna ala adhanihim tu. Ayat tu pertama dia dah cerita dia nak kat gua. Lepas tu dia cerita, kan saya cerita flashback tadi kan. Al-Quran pun ada flashback juga, bukan cerita movie. So dia kata masa tu dia kat depan kaum mereka kata, dialah Tuhan aku sembah, Tuhan tidak meminta kepada selain dia. Kalau aku sebut benda tu sesat, benda tu salah. Dan orang yang akidah yang sesat, orang yang meminta kepada selain Allah adalah pembohong, berbohong kepada Allah.
tinggalkan mereka dan sembahan mereka, pergilah korang ke dalam gua. Kemudian jawab doa mereka. Tapi dia tak cerita lah macam mana communication ni, tak ada Ustaz. Communication Yang pemuda ni macam mana dia, Allah jawab dia. tu Allah kata yang ayat tu apa? 17. Sekejap. Yang Allah jawab dalam ayat dia kata tu apa? Yanshur lakum rabbukum min rahmati. Kami berikan rahmat, kami berikan rahmat kepada mereka. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan permudahkan urusan mereka. Kan dia orang minta benda yang tu dulu, kan? Berikan rahmat. Yanshur lakum min rahmati, Allah bagi rahmat dia. Wa yuhayyi lana min amrina rasyada, permudahkan urusan kami. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, kami permudahkan urusan kamu. Bermakna dua benda ni minta, dua-dua tu Allah jawab. Kalau macam abang tanya, waktu bila? Pada ayat ni lah. Ayat ni dah menunjukkan diorang ni dah tidur. Sebab ayat yang tidur tu awal yang sebut ketika mereka dia berdoa, kemudian kami tidurkan mereka beberapa tahun, kemudian kami bangkit. Ni dah kisah dah bangkit balik dah. Kemudian dia kata kami ceritakan benda dengan cerita yang benar, bahawa mereka ni adalah pemuda yang beriman, dan kami tambahkan kukuhkan keimanan mereka. Kemudian warabat ala qulubihim, kami kukuhkan iman dalam hati mereka ketika mana mereka berdiri di hadapan kaum mereka. Ini dah flashback. Ini flashback. Mereka berkata pada kaum depan kaum mereka, Tuhan kami semua. Kemudian dia kata mereka tak dapat bawa hujah tentang kesyirikan mereka. Dan siapa yang lebih zalim? Tak ada orang yang lebih zalim melainkan orang yang bercerita bohong tentang Allah, buat benda bohong tentang Allah. Tak ada orang yang lebih zalim. Zalim kat sini ialah syirik lah. Apa Allah kata dalam Quran? Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi kata yang tak ada orang yang lebih zalim, lebih syirik melainkan orang cerita benda yang tak betul kepada Allah. Dan ini Allah kata tinggalkan dia orang. Padahal tadi dah cerita dia orang dah tidur dah. Ini cerita tinggalkan dia orang dan sembahan dia orang, pergi ke gua. Ni pusing balik. Apa pusing balik? Dia bukan ni, ingat Avengers dia ada flashback kan. Al-Quran pun ada flashback dia juga. Dia main dah pergi, satu pergi balik belakang balik, dah ke depan balik. Ayat tu yang saya sebut tadi lah. Jawab betul-betul. Ya Rasulullah, Allah bagikan rahmat kepada mereka. Apa contoh rahmat Allah kepada dia orang dan juga kesenangan yang Allah bagi kepada dia orang? Matahari. Tak mengenai dia orang. Apa ni? Apa tu apa? Ayat dia? Zalika min ayatillah. Itulah tanda kekuasaan Allah. Dan Ibn Abbas mengatakan bahawa kata apa? Apa? Terbit la ahraqat sum, dan membuatkan mereka panas. Kalau dia tak tidur, dia orang dah boleh berselindung di balik batu lah. Sekarang ni dia orang dah ditidur kan. Siapa nak jaga dia? Allah, hasil doa dia orang. Walau annahum la yuqallibuna liuklatihimul ard. Dan juga apa? Kalau watara syamsa iza tala'at tazawaru an kafihim zatal yamin wa idza gharabat taqriduhum zatal shimal wa hum fi fajwatin minhu zalika min ayatillah. Apa ayat dia lepas tu? Ya.
Okey. Walau annahum la yuqallibun ma yahdillah fa huwal muhtad, ay ma yuwaffiqullah lil iman wa yurshiduhum ila tariq sa'adah fa huwal muhtadi haqqan. Ayat ni selalu orang guna nama yahdillah. Ada sebab tu Allah patutnya perkataan yahdi tu ada ya, tapi tak letak ya. Sebab apa? Tak letak ya. Ada pada bawah je, dekat dal tu kan. Sebab ada man. Bila ada man, ada tanda mati, ada buang huruf cacat, alif tu, huda. Sepatutnya dia ada ni. Ayat Quran ni. Sepatutnya ya. Dah, ya hadi. Ada ya. Ada ya kat situ? Tak ada kan? Yang tu buang. Digantikan balik bawah je. Sebab apa dia buang? Sebab ada man kat depan. Ada sebab. Dia letak man. Bila man, orang yang belajar bahasa Arab tahu dah benda ni ada sebenarnya. Tapi dia tak ada, kita tahu. Sebab apa? Ada man. Dia ada man, dia buang. Man yahdillah. Dia menunjukkan tak ada siapa pun, tak ada siapa pun menafikan sekeras-keras ni. Sebab apa saya terjemah macam tu? Sebab macam ni. Sebab dia buang huruf ya tu, dan dia ada man. Maksud dia kat situ ialah sekeras-kerasnya, sesiapa yang Allah telah berikan dia hidayah, fahuwal muhtad, maka dia orang yang mendapat hidayah. Hak secara hakiki, keras, maknanya benda tu betul-betul. Sebab saya kata dia betul-betul sebab kes macam ni, ada buang-buang huruf. Ma yahdihillah fa huwal muhtad. Sesiapa yang Allah dah berikan hidayah, maka dia tu orang yang mendapat hidayah. Muhtad. Muhtad ni kita panggil bukan murtad. Murtad dah keluar. Muhtad ni yang mendapat hidayah, muhtad. Wa man yudlil, sesiapa yang Allah dah sesatkan, falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa man yudlilillahu bisu'i amalihi, sesiapa yang telah Allah sesatkan dia disebabkan su' amalihi, disebabkan berterusan dalam melakukan kemaksiatan. Tu yang kata ayat ni lah orang sebut tentang orang yang menangguhkan taubat. Bila dia menangguhkan taubat, kan kita Allah kata dalam Quran, Rasulullah sebut dalam hadis yang riwayat Muslim. Inna ibn Adam iza aznaba zaman nukita fi qalbihi nuqtatan sauda. Anak Adam bila dah buat dosa akan dititikkan titik hitam pada hati dia. Bila titik hitam dah penuh, apa jadi? Cahaya tak boleh masuk. Sebab apa? Dia dah menangguhkan taubat. Hanya taubat je yang dapat memadamkan titik hitam tu, kan? Jadi bila hati dia hitam, dia memilih jalan maksiat, memilih jalan kesesatan. Sebab Allah tu Wa yudil, siapa yang Allah sesatkan. Bermakna itu sebab golongan Mu'tazilah kata kami sesat sebab Allah. Ayat ni sebab dia kata Allah juga boleh sesatkan orang. Sebab Allah kata dalam Quran, wa may yudlilillah wa may yudlilillah. Ini kan doa yang Wa may yudlil, wa may yudlil, bukan yudlilillah. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa may yudlil, sesiapa yang disesatkan. Yudlil itu yang disesatkan oleh Allah. Berdasarkan ayat ini dalam kata mengatakan bahawa aku sesat kerana Allah. Allah boleh memilih orang itu sebagai sesat. So sesat, yang sesat tu kerana bukan kehendak dia sendiri, tapi pilihan Allah. Sebab Allah kata dalam Quran kata, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Tapi ayat ni sebut siapa yang disesatkan sebab dia sendiri pilih jalan kesesatan. Sebab terdapatnya mazhab dalam akidah yang menafikan manusia ni ada qudrah, manusia ni ada kehendak. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan manusia ni semua ada kehendak. Takkanlah kita nak makan nasi tiba-tiba pergi mandi pula. Tak ada. Kita nak makan nasi, kita pergi dapur. Kita ada kehendak. Kalau golongan Jahmiyah, dia menafikan kehendak kan.
Sebab bagi dia, manusia ni bagaikan daun yang diterbang oleh angin. Mana dia pergi, situ dia, mana angin bertiup, di situ dia pergi. Dia tak boleh buat apa-apa. Saya dulu belajar pondok, diorang punya Asy'ariyah ni punya terpengaruhnya dengan kalam Mu'tazilah, kalam apa, Jahmiyah ni. Saya belajar kitab ni, tajuk dia Pati Faridatul Faraid oleh Syekh Syekh Jambawi. Pati Faridatul Faraid macam tu. Dia akidah. Dia kata kalau orang tu pakai cincin dan dia angkat tangan dia, dan dia mengatakan cincin tu terangkat disebabkan dia yang angkat tangan tu, maka dia kafir. Sampai kan dia kata, anggap macam contoh kata memanglah kita tak nafikan ada segala sesuatu bergerak dengan izin Allah. Tapi manusia tu tak ada kehendak. Orang yang tak bangun malam, adakah itu kehendak Allah? Malam tak bangun, tak semayang, contohlah. So dia orang cakap, siapa yang membangunkan kau di tengah malam? Dia kata, dia orang percaya kita bangun tengah malam, kita bangun malam ni pun sebab Allah yang berkehendak kita nak bangun malam. Sampai ada yang percaya apa, ini memang orang kata ridiculous lah. Ada seorang dulu saya jumpa, ada seorang, dia kata hari ni dia main bola tak cantik lah, contoh. Dia kata hari ni aku main bola tak sedap lah, sebab Allah tak berkehendak aku main bola. Ya Allah, engkau ada kaki kau sendiri, engkau yang tentukan cara kau bermain macam mana. Dia cakap Allah yang berkehendak, kerana Allah yang memperjalankan kaki aku, dia kata. Ini berdasarkan ayat ni, golongan ni. Sedangkan manusia ni Allah sendiri sebut dalam Quran, man syaa falyu'min man syaa falyakfur. Siapa yang nak beriman maka dia berimanlah, maka siapa yang nak kafir dia kafirlah. Ada guna perkataan syaa, siapa yang berkehendak, siapa yang nak. So tu sebab ayat Quran ni tak boleh pakai satu ayat dia sama dengan hadis kan. Tak boleh pakai satu ayat tu pula. Ayat Quran ni dia kena saya dah cerita dulu, tafsir terbaik apa? Quran dengan Quran. Ayat Quran tu ditafsirkan oleh ayat Quran yang lain. Dia kata wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Siapa yang Allah dah pilih dia sebagai sesat, sebenarnya dia sendiri yang pilih jalan kesesatan. Maka falan tajid lahu waliyyan mursyida. Allah tak kurniakan dia sesiapa yang akan bawa dia keluar daripada jalan kesesatan. So dia dibiarkan sesat, akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab apa? Memilih sendiri, menangguhkan taubat. Mungkin tak mustahil dia boleh mati dalam keadaan dia sedang melakukan maksiat. Sebab apa? Cahaya hidayah tak masuk. Apa? Dia sendiri yang pilih jalan kesesatan. Apa yang kita baca itu? Wazidnahum huda. Siapa yang beriman, Allah akan tambahkan lagi keimanan kepada dia. So semakin kita kekal dalam jalan ketaatan, semakin itulah iman kita makin bertambah. Hanya satu je jalan iman nak bertambah ni, kekal istiqamah di atas jalan ketaatan, dan cuba sedaya upaya keluar daripada jalan kemaksiatan. Kerana bila orang tu kekal dalam jalan kemaksiatan, tangguhkan taubat, rasa selesa, seronok, cahaya hidayah tak masuk, maknanya dia dah pilih jalan kesesatan. Bila jalan kesesatan, mati ni datang bila masa, boleh jadi dia mati dalam keadaan sedang melakukan maksiat, su'ul khatimah. Itu Allah kata dalam Quran apa? Orang yang dah apa ni? Laisat taubatu lil ladzina bukanlah tak dinamakan taubat bagi orang yang mengatakan tubtu ila Allah, aku telah bertaubat kepada Allah. Ketika nak mati baru nak sebut aku taubat kepada Allah. Tak ada dah. Sebab Rasulullah sebut dalam hadis apa? Tubu ila Allah qabla an yaghara. Bertaubatlah kepada Allah sebelum gargar, bunyi kerongkongan tu nak mati. Kerana waktu dah nak mati, taubat tu tak ada dah. Taubat ni hanya dikira sebelum dia nak mati. Jadi tu ini ayat ni mahal ni.
falan tajida lahu waliyyan mursyida. Siapa yang terpilih, memilih jalan kesesatan, bukan terpilih. Kalau terpilih kan kata Allah pula yang memilih jalan kesesatan. Siapa yang memilih jalan kesesatan, maka dia tak ada siapa boleh bawa dia ke jalan hidayah. Wa tahsabuhum ayqazam wa hum rukud. Ai la ra'aitahum ayqan nasir la sanantum ayqazan. Tapi tengok ayat ni, dia kata Allah memberi hidayah kepada dia yang dia nak bagi. Bukan kita memilih. Bukan kita memilih. Maksudnya apa? Saya kata kalau siapa kita memilih kan, ayat ni kata pada dia siapa yang dia nak bagi hidayah. May yahdillah fahuwal muhtad. Sesiapa yang Allah beri hidayah pada dia. Maksudnya apa yang Allah bagi, bukan dia kita memilih. Bukan kita memilih. Maksudnya hidayah ni bukan kita yang pilih. Adakah hidayah ni, maksudnya abang yang masuk kan, adakah hidayah ni bukan pilihan kita? Memang semata-mata Allah yang bagi. Tengok ayat kemudian ni, kalau tak ada, dia tak nak bagi, siapa pun tak boleh tolong. Ni sama macam doa yang Ustaz baca ni kan. Falan, tak ada siapa tak nak tolong. Kalau dia kata kalau dia dah milih jalan kesesatan, maka tak ada orang yang falan tajadalah waliyyan mursyida. Tak ada siapa yang dapat bawa dia keluar dari jalan kesesatan tu. Bila dia dah pilih jalan kesesatan, so Allah dah tak bagi siapa. Allah dia dah pilih, so Allah bagi jalan sesat. Sebab dia sendiri yang pilih. Yang sesat ni, tapi kalau milih lah. sesat siapa yang memilih jalan kesesatan. Tu yang golongan Jahmiyah sebut aku sesat ni pun sebab Allah yang berdasarkan ayat ni, dia kata aku sesat ni pun sebab Allah dah jadikan aku sesat, pilih aku jalan kesesatan. Dan Al-Quran sebut, dia kata, tapi kalau jalan hidayah adalah hadis yang terangkan. Allah sebut apa? Wa in atani, kalau mereka datang yuharwil, dalam keadaan kalau mereka datang kepada aku, Allah datang dalam keadaan berlari, yuharwil. Maknanya kalau orang tu pilih jalan hidayah, lagilah Allah sambut hidayah tersebut. Orang yang mencari hidayah, lagilah Allah sambut hidayah tersebut. So hidayah ni boleh ada dua keadaan. Muktasab, dicari dan diberi. Tapi kesilapan orang ini, dia orang faham tak sampai seru, kata kan. Orang Melayu suka sebut tak sampai seru, tak dapat hidayah lagi. Kau carilah hidayah. Kan? Hidayah ni muktasab. Tapi kalau Allah dah bagi, tak ada siapa boleh tolak. So pemberian dan pemberian ni kalau hidayah, pemberian tu boleh berlaku dari Allah, dan juga muktasab secara usaha. Tapi bila dia berusaha nak, tu yang dalam hadis sebut tu, kalau dia datang kepada Allah dalam keadaan datang kepada Allah, Allah akan datang dalam keadaan berlari, yuharwil. Allah sebut yuharwil ni ialah berlari anak. Benda ni memang apa ni pun lama saya fikir pasal hidayah ni. Ada orang, kadang-kadang saya cakap orang ni baik kan, tapi kita tahu dia tak amal, dia tak mengamalkan sunnah, dia lari track lah, kita tahu. Tapi dia baik, hati dia baik. Saya cakap macam mana kalau dengar macam ustaz semua cakap, macam Al-Zaimi cakap, kalau Allah nak bagi hidayah dekat bapak dari Nabi tu, mati kat pangku Nabi pun, Nabi suruh dia mengucap kan, Nabi qala la ilaha illallah pun dia tak mengucap lagi kan. Tapi kalau kita nak tolong orang tu, hidayah ni macam mana? Kalau dia hak Allah kan. Tapi kalau orang tu baik, kita tahu dia ni baik, tapi dia memang jalan dia bukan salah lah, jalan dia ke lain lah. Itu sebab Allah kata, Allah Rasulullah sebut dalam hadis, melalui jalan apa? Dakwah.
jalan dakwah. Macam yang dakwah yang dibuat oleh para Nabi dan Rasul. Kalau ikutkan kaum kafir Quraisy tu, sampai bila tak dapat hidayah langsung daripada Allah. Tapi dakwah hidayah Allah, sesuatu yang Allah takdirkan. Kena ingat satu, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah sebut dalam kitab Da'wah, dia kata iza ukhizatil asbab fa waqal maqdur. Sesuatu takdiran Allah tu jalan dengan sebab. So dia kata dia mesti jalan dengan sebab. Allah takdirkan sesuatu, dia mesti berlaku dengan sebab. Bila Allah takdirkan kematian, dia mesti berlaku dengan apa? Penyakit. Sebab adalah penyakit. Allah takdirkan hidayah, dia akan berlaku dengan sebab. Apa sebab dia? Dakwah. So kalau kita biarkan, memang tak akan sampailah sebab tu. Sesuatu yang Allah takdirkan, dia datang dengan sebab. Begitu juga kesesatan, kan? Kesesatan, kemaksiatan, dia pilih jalan maksiat. Sebab ada golongan berpandangan, golongan Jahmiyah lah, pandangan manusia ini tidak ada kehendak, semuanya takdiran Allah semata. So jangan peliklah bila ada orang kata saya jahat ni pun sebab takdir Allah. Memang itu pegangan Jahmiyah. Makna manusia tak ada kehendak, menafikan kehendak. Tapi kita boleh sampaikan je lah kan. Mana akhirnya kembali kepada ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik. Sebab apa kita umat terbaik? Kerana kita adanya tanggungjawab terhadap agama, sampaikan. Suruh orang buat baik, larang orang buat jahat. Itulah umat terbaik. Jadi okey, ayat yang seterusnya, wa tahsabuhum ay qasamuhum rukun. Tahsabuhum, kau sangkakan mereka tu jaga, sedangkan mereka tu tidur. Dia kata kat sini, kamu akan lihat dan menyangka mereka itu jaga. Sebab apa? Allah buka mata dia orang masa tidur. Ni sebab ni dalam tafsir ni lah, litaftahu ayunuhum wa taqallubuhum. Sebab apa dia kata macam itu? Mata dia terbuka. Kan? Orang hanya akan sangka orang tu jaga bila mata dia terbuka. Betul tak? Tapi sebenarnya dia tidur. Itu sebab Allah kata kamu sangkakan mereka tu tahsabuhum ay qaza. Kau sangkakan dia tu jaga, padahal mereka tu tidur. Sebab apa? Allah buka kan mata dia orang ketika tidur. Dia bukan satu lima, satu simal. Dan juga Allah terbalik Allah hasil Allah siap boleh terbalikkan dia orang supaya tak dimamah oleh macam orang terbaring kan? Bolong orang kata wa kalbuhum basitu zira'ihi bil wasid ay kalbuhum alladhi taba'ahum basita yadihi bi fanil kafi yuhrisuhum bil wasid wa kalbuhum basitu zira'ihi, dan anjing mereka zira'ihi duduk macam ni, basitu zira'ihi macam ni. Kita sebut apa dalam bahasa Melayu? Itu terjemahan yang paling tepat. Melunjur, basitu zira'ihi. Dia menunjukkan zira'ihi ni bukan zira'ihi ni empat-empat sekali. Dengan manusia, dengan pemuda. Empat-empat kaki dan tangan. Maknanya ka'anna bil wasid kata bahasa zira'ihi bil wasid. Wasid kat sini lah bahasa dia zira'ihi silap. Sebab perkataan zira'ih, sebab ada ya kat situ. Dua tangan je, tangan. Sebab ada dia ya zira'ih. Kalau dia sebut azra' baru dia empat-empat. Bi zira'ihi dua je.
Dia melunjurkan kedua tangannya, zira'ihi bil wasit, seolah-olah dia menjaga pintu gua. Ini semua rahmat Allah. Tidur 300 tahun, matahari tak kena, badan boleh berpusing. Apa lagi? Ada yang menjaga je pula anjing. Pas 3 tahun tu, 300 tahun tu apa dia buat? Tu yang dia pergi lah lapar tu, dia nak pergi beli makan tu. Dia keluar lepas tu dia tengok dunia ni. Mesti berubah. Tengok Mahathir pun dah tak ada. Yang kabut lah. Duit pun tak laku. Tahu anak aku pun dah tu. Tak ada. Anak pun dah ada. Tak ada dah. Cicik anak. Ni apa? Orang kata kalau zaman sekarang, abang pernah tengok, saya pernah jumpa orang yang koma berbulan. Tak ada tengok. Saya pernah dengar ada seorang kat Melaka tu koma berbulan. Lepas dia, satu lagi saya pernah tengok Indon, dia koma berbulan juga. Lepas bila dia bangun daripada tidur, dia jadi orang tak betul. Dia orang wawancara dia kata dia jumpa syurga, dia jumpa neraka. Lepas tu dia kata dia jumpa malaikat itu lelaki, dia kata. Lepas tu dia cerita dah alam malakut lah apa semua. Itu masalah agak. Lepas tu ada satu kisah. Orang ni dah koma berbulan. Dia terlantar lah kat atas katil. Sekali tanya keluarga, macam mana nak buat? Doktor panggil, nak bincangkan macam mana nak buat. Terlantar dah, koma berbulan-bulan, tak ada harapan, kata. Nak offkan ke macam mana kan? Lepas tu keluarga dia kata, tak apalah, kita bawa balik apa semua kan. Kali dia sampai kat ni dah mati, meninggal. Sampai kat dekat katil tu dah meninggal. Rupanya cleaner tu pergi cabut, dia pasang nak vacuum. dia pasang nak vacuum, dia pergi cabut mesin tu punya plug, dia pergi pasang vacuum, dia mampus, meninggal dah. Macam ni kisah ni dulu guru saya yang cakap, dia cerita benda ni. Manakala lima khamsatan yamin wisata shimal, itu dibalik-balikkan, dan anjing mereka tunggu kat depan pintu gua. Lawi ta'ala ta'alahin la walaita minhum firara wala mulita minhum ru'ba. Walau syahadahum ala tilka halah. Mana kalau kita nampak, kita mesti lari kan tengok dia orang. Mana tak 300 tahun rambut macam afro kan. Mana dia kata kalau kamu nampak mereka, lawi ta'ala ta'alahin la walaita minhum firara, korang akan mesti akan lari kalau tengok dia orang. Fariduhum tusiru ru'ba. Berdasarkan ayat ni, ada yang menafsirkan ayat ni dalam keadaan kalau kita lari dalam keadaan diorang dah tak terus. Tapi ada yang menafsirkan kalau dalam ni, dalam Safwa Tafsir, dia menafsirkan kita lari kalau lihat mereka, kerana Allah mencampakkan rasa haibat, rasa takjub kepada kehidupan mereka. Sebab tidur selama 300 tahun. Kat situ ada khilaf ulama lah, cuma nak sebut kat sini. Saya kalau baca dalam Safwa dalam Tahrir Tanwir, dia sebut kita lari tu sebab melihat keadaan orang dah tak macam orang lah. Dah lama ni tidur. Lawi ta'alaihim la wallaita minhum firara wala mulita minhum ru'ba. Kita rasa takut. Kenapa takut? Sebab melihat diorang tidur seperti orang jaga. Yang saya sebut tadi, orang Ashabul Kahfi ni tidur, mata terbuka. Yataqallabuna wa la yastayqizun wa kadzalika ba'asnahum litasaalu bainahum. Dia kata wa kadzalika ba'asnahum, seperti mana kami tidurkan mereka, begitu jugalah kami bangunkan mereka daripada tidur mereka selepas tidur yang panjang yang menyerupai kematian, yang menyerupai maut. Dan mereka bertanya sesama mereka tentang berapa lama telah mereka tidur dan berapa lama telah mereka duduk dalam gua. Yatasaalu bainahum. Wa kadzalika ba'asnahum. Bila kami dah bangkitkan orang bertidur,
Mereka tanya, lama sangat ni, berapa lama kita tidur ni? Macam tu lah. La yatasaalu bainahum. Tapi buat saya kata, kalau kita baca disebut kisah Ashabul Kahfi ni memang ada dalam Taurat. Terdapat juga dalam Taurat. Itu sebab pendeta tu boleh sebut cerita kisah ni, Yahudi. Tapi kebanyakan, kalau saya hasil pembacaan saya lah, kebanyakan apa yang disebut dalam hadis tentang kisah-kisah tentang apa, semuanya memang dapat daripada pendeta Yahudi. Sebab Allah sendiri kata dalam Quran, yusaddiqum min baini aidihim, membenarkan apa yang telah sedia ada yang terdahulu daripada kita lampau, membenarkan. Apa contoh dalam bab ni, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, kan? Semuanya benda tu datang daripada khabar orang Yahudi. Sebab orang Madinah, orang Islam Madinah itu mendengar benda yang menakjubkan diorang adalah amalan 1000 bulan. Sebab diorang selalu dengar pendeta Yahudi, dia ni ibadat 1000 bulan, dia ni ibadat 1000 bulan. Jadi benda tu mendatangkan takjub kepada diorang. Itu sebab ada ulama kata 1000 bulan tu bukan 1000, maka lebih banyak. 1000 bulan tu adalah menunjukkan dia banyak je. Nak kata benda ni berapa? 1000. 1000 banyak lah. Padahal ada benda lagi banyak lagi 1000. Diorang tahu 1000 je. Dia macam satu benda yang mengagumkan bila orang tu boleh beramal selama 1000 bulan. Kerana itulah amalan orang Yahudi, amalan 1000 bulan. Dan disebabkan umur umat Nabi Muhammad ni pendek, maka dia gunakanlah Lailatul Qadar, yang mana dapat satu malam bagaikan ibadat 1000 bulan. So kebanyakan apa yang diorang hadapi adalah banyak bersumber daripada diorang juga, daripada pendeta Yahudi. Kisah-kisah. Tapi pendeta Yahudi ni berlakunya Israeliat disebabkan dia tukar tambah lah. Dia tengok banyak kisah tu. Tapi berlainan lah. Contoh Samson, kisah Samson, kisah apa Goliath, apa semua tu, semua dalam Bible lah. Kisah dia semua sama, tapi banyak tukar tambah. Last sekali, qala qailun minhum kam labistum, qala labisna yawman aw ba'da yawm. Berkata salah seorang tu daripada mereka, berapa lama kita dah tidur dah kat gua ni? Mereka berkata, kita mungkin telah tidur 1 hari suntuk ataupun setengah hari kita tidur. Berkatanya para mufassirun, mereka masuk ke dalam gua pada waktu pagi dan Allah bangkitkan mereka selepas 300 tahun tu pada waktu petang. Sebab dia orang sangkakan kita sehari suntuk. Dia masuk gua pagi. Dia masuk gua pagi. Tapi selepas 300 tahun tu dibangkitkan dalam waktu petang. Jadi dia kata, mungkin sehari suntuk kot kita tidur ni. Dia pun tak yakin, sebab dia kata yauman au ba'da yaum. Mungkin sehari atau mungkin setengah hari kot kita tidur. Summa ra'awha lam taqra' faqala au ba'da yaum. Dan mereka mengatakan, jadi ada yang kata sehari ataupun ada yang kata setengah hari. Sedangkan mereka tidak tahu bahawa mereka telah ditidurkan selama 309 tahun. Ada yang kata 300. Dia banyak lah. Banyak riwayat 309, 300 tahun lebih. Berapa? 350. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Qala ba'dhum, salah seorang mengatakan, Allah a'lamu bima tikmatiha wa la ta'lamu wara'al bahas wa khuz bima huwa ahwan wa anfa'a wa wal anjiya. Dia kata qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Allah lebih tahu berapa lama telah kita tidur. Jadi ayat ni adalah sambungan kepada ayat tadi tu. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Bukan itu. Sambungan kepada ayat ini. Ahsa lima labisu amada tu. Lina lama ayul hizbaini ahsa lima labisu amada.
Itu adalah sambungan kepada ayat tadi. 12. Apa? Sambung ayat 12. Lebih tahu siapa yang berapa lama yang telah mereka tidur. Setakat tu pada ayat berapa tu? Ayat berapa tu? 19. Okey, jadi apa yang kita boleh belajar daripada ayat ni ialah berkenaan dengan inilah nasib orang yang beriman. Nasib orang yang beriman, untuk kita mendapatkan apa nasib orang yang beriman ni, pertamanya ialah doa supaya Allah berikan rahmat kepada kita. Kita boleh doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berilah rahmat urusan aku. Sebab apa saya kata doa? Macam mana? Rabbana, baris atas. Baris atas tersebut Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi. Antara cara nak kena doa, pertama di baris atas, yang kedua di baris mati. Lepas tu di baris mati. Di baris mati kita tahu, di doa lah. Ini kita boleh jadikan amalan lah, doa. Kita nak permudahkan urusan, sebut Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, tolonglah rahmat Engkau atas aku. Rahmat kat sini ialah apa? Kalau dia susah, senangkan. Bagi aku jalan keluar terhadap kebuntuan ni, bagi aku jalan keluar. Ayat ni kita tahrif tafsir rahmah kat situ ialah jalan keluar daripada selai sepinggang diorang dah tinggalkan tanah diorang. Bagilah kami jalan keluar. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Permudahkanlah urusan kami. Berkat doa orang soleh, orang yang beriman, Allah bagi rahmat dia. Allah bagi dia orang rezeki, iaitu dengan pun tak mancar, tak kena, anjing jaga, Allah terbalik pada orang tidur, mestilah terbalik kan, pusing belah sini, pusing belah sini. Jadi Allah terbalikkan dengan cara tu lah, terbalikkan orang. Wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal. Kau terbalikkan. Inilah pengakhiran bagi orang yang beriman dan istiqamah di atas jalan keimanan. Jadi macam apa Allah kata dalam Quran tadi, apa yang disebut wahai lana min amrina rasyada. Yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila mereka macam kita sebutlah dalam kehidupan kita ini, bila kita buat keputusan meninggalkan sesuatu kerana Allah, buat sesuatu kerana Allah, buat keputusan kerana nak mencari redha Allah, Allah pasti akan tolong. Kena yakin Allah pasti akan tolong. Kerana apa? Ana inda zanni abdi bi. Aku pada sangkaan hamba aku. Kalau kita menyangka Allah ni akan bantu kita, maka Allah akan bantu kita. Allah sendiri kata dalam hadis kursi oleh Bukhari, ana inda zanni abdi bi. Aku ni pada sangkaan hamba aku. Kalau hamba aku sangka baik kepada aku ni maha pemakbul doa, maka doa akan dimakbulkan. Tapi apa pun dia tetap bergantung pada iradah Allah lah, kan? Sebab kita tahu Allah boleh berhak tak makbulkan doa dia. Tapi kena yakin. Bila? Tak tahu. Jadi bila kita buat sesuatu kerana Allah, saya sebut dah hadis tadi, siapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, Allah akan ganti benda yang lebih baik daripada dia terhadap perkara yang telah ditinggalkan. Tapi benda tu berhajat pada keyakinan. Benda tak jadi kalau tak yakin. Dan yakin itulah iman. Dan ini Quran nak beritahu kat kita ni nak beritahu kepada tentang keimanan kepada Allah, pengakhiran dia baik. Istiqamah atas jalan ketaatan, pengakhiran dia baik. Dan berdoalah kepada Allah supaya diberikan rahmat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada.
Berilah rahmat kau kepada aku, permudahkan urusan aku. Boleh jadi doa ni, amalkanlah doa ni. Doa Ashabul Kahfi orang kata kan. Sibuk nak cari doa nama Ashabul Kahfi tu terbalik-terbalik kan. Sedangkan doa Ashabul Kahfi ni jelas sebut doa yang sangat mengharap kepada Allah. Dah tinggalkan tanah, pergi duduk dalam gua pula tu, tak tahu apa nak buat. apa pun nak buat. Makan. Akhirnya dia sebut, berilah rahmat kau kepada aku, kepada kami, mudahkan urusan kami. Ini doa ni besar sebenarnya. Ini satu doa yang sangat, kalau kita perhatikan cara dia berdoa tu sangat besar makna dia. Dia guna perkataan ladun kau, semata-mata campur tangan kau ya Allah. Ladun kau, kata campur tangan kau ya Allah. Sebab kalau ikut akal fikiran, siapa nak bagi aku rezeki kat dalam gua ni? Siapa nak bagi aku makan? Aku duduk dalam gua kan, siapa nak bagi aku makan? Itu sebab dia kata, aku minta rahmat daripada campur tangan kau ya Allah. Sebab aku dah tak mampu dah, tak tahu nak bagi mana. So aku lagi dalam gua, berikanlah rahmat kau. Tawakal bila berlakunya manusia dah tak mampu nak buat apa-apa dah. Dah tak ada apa daya usaha lagi dah. La haula wala quwata illa billah. Jadi minta, akhirnya kita hanya boleh minta ubah takdir ni dengan doa. Dan yang kedua yang kita dapat belajar disebut apa? Disebut tentang siapa yang menjadi jalan hidayah, maka Allah kan berikan dia jalan hidayah. Kerana hidayah tu perlu dicari, diusahakan, bukan ditunggu. Kebanyakan orang fikir tak apa, dah tua nanti aku bertaubat lah. Tua nanti bertaubat. Sedangkan dia tertipu. Kematian ni tak tunggu pada waktu tua. Jadi siapa yang mencari jalan hidayah, may yahdihillah, siapa yang Allah berikan dia hidayah, fahuwal muhtad, dia jadi orang yang mendapat hidayah. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Siapa yang dipilih oleh Allah sebagai jalan kesesatan, sebab apa Allah pilih dia? Dia sendiri yang pilih jalan kesesatan. Falan tajid lahu waliyan mursyida. Dia tak akan dapat selama-lamanya orang yang keluarkan dia dari kesesatan. Ayat ni kan dengan doa yang selalu start tu lebih kurang sama tak? Ke tak? Doa yang mana? Yang innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'in. Wa may yahdihillah Kan ada ayat tu kan. Betul lah, betul. Betul. Sama ke kontras? Sama. Sama kan? Sama dengan ayat. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida, betul lah. Kan? Jadi itu yang keduanya kita dapat belajar. Sebab apa Allah sebut ayat tu? Kerana golongan tu golongan yang mencari redha Allah, mempertahankan akidah dia orang. Jadi Allah katalah, siapa yang mencari jalan keimanan maka aku berikan, dan siapa yang mencari jalan kesesatan aku berikan juga. Tapi falan tajid lahu waliyan mursyida, tak ada orang akan bawa dia keluar daripada jalan kesesatan. Dan Allah menjawab doa mereka. Jadi yang ayat seterusnya itu semua ialah dalam bentuk dialog. Mereka tertanya, kita selalu apa? Ba'duhum kam labistum? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Jadi ayat ni dalam bentuk dialog lah. Kata bila berapa lama dah kita tidur? Punya lamanya sebab kan Allah tidurkan selama 300 tahun tu. Dan juga mereka masuk pada waktu pagi dan keluar pada waktu petang. Jadi dia menyangkakan benda tu sehari je. Dan dia kata bila dia orang bangun tu yang dia sebut tu, fa ba'asa adakum biwarikikum hadhihi ila al-madinah falya'ya ta'aman. Kerana mereka bangun dalam keadaan lapar. Bangun 300 tahun, mana tak ni rezeki semua di sisi Allah. Rezeki di sisi Allah. Kita buat macam mana? Tapi dia kuasa Allah. Sebab dia sebut min ladunka. Min ladunka tu penting ayat tu. Min ladunka tu semata-mata memang kuasa Allah minta. Maknanya benda tu walau mustahil minta kuasa engkau.
Hanya kuasa engkau yang dapat buat benda ni. Untuk min ladunka rahmah. Jadi doa orang yang soleh. Kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah di atas aliran salafiyah, bukan Asy'ariyah, aliran Asy'ariyah Maturidiyah kan. Kalau ni kita faham itu meminta doa orang yang soleh hanyalah kepada orang yang masih hidup. Seperti doa Ibn Abbas kepada pak saudara dia, Abdul Muttalib. Jadi dia minta doa supaya diturunkan hujan gitu-gitu. Jadi doa kepada orang yang masih hidup yang ada. Tapi doa kepada orang mati itu ma'azalallahu lahum bisultan. Allah tak turunkan sebab apa? Tidak adanya sebarang hujah yang kukuh terhadap meminta kepada orang yang telah meninggal. Ma'azalallahu biha min sultan. Allah sendiri kata, mana Allah tak turunkan sebarang kekuasaan pun kepada mereka. Bahkan mereka menghajatkan doa kepada orang yang masih hidup. Jadi tak ada masalah kalau kita minta doa orang yang soleh. Dan amalan para salaf ni pun diorang memang minta doa, bukan minta nasihat. Doa kepada orang. Kena ada beberapa sahabat yang Allah kurniakan dia doa yang mustajab. Minta doa. Saya ingat dulu ada orang tu, pak ayah saya dulu dia suka jumpa kiai kan. Saya pergi, dia bagi saya duit RM5. Dia bagi RM5. Lepas tu dia doakan saya, dia rusak kepada saya, dia doakan saya. Tapi dia doa dalam bahasa Arab, saya tak faham masa tu. Tapi dia doa, lama dia doa saya. Lepas tu masa saya ingat ayah saya ada minta doa kan dengan kiai tu, minta doa. Ini antara sunnah. Minta nasihat sunnah kan, minta doa pun sunnah. Minta orang soleh doakan. Kerana ini antara orang soleh yang beriman, Allah makbulkan doa mereka, diberikan rezeki walaupun dalam keadaan tidur, dijaga keselamatan mereka. Jadi ini apa ni, akhir sekali kita boleh sebut kisah Ashabul Kahfi ialah pengakhiran ataupun kebaikan kepada orang yang beriman. Penting menjadi orang yang beriman, istiqamah atas jalan keimanan. Itu yang Allah kata wazidnahum huda. Yang tu penting ayat tu, wazidnahum huda. Bukan setakat beriman, kekal istiqamah, barulah kami kukuhkan keimanan. Wazidnahum huda. Dan ayat seterusnya kita akan tengoklah nanti. Dia pergi kedai, dia beli barang, lepas tu pakai duit, kata dia penipu. Nanti kita tengok akhir sekali. Dan apa ni, surah Kahfi antara surah yang banyak ada beberapa ulama keluarkan hukum daripada kisah-kisah. Daripada kisah pun boleh jadi keluar hukum. Ini tak ada di antaranya surah Kahfi. Sebab surah Kahfi ni dia, orang kata, kalau saya secara peribadi, kalau baca boleh faham terus. Lagi doa, saya sangat terasa dengan doa Ashabul Kahfi ni. Ini ayat yang paling saya secara peribadi sangat, orang kata, terasa lah. Doa tu Rabbana atina min ladunka rahmah tu sangat bersifat mengharap. Jadi doa ni dia makbul kalau kita bersifat mengharap, bersifat hamba. Tu sebab kita itu bincang dalam grup tentang doa. Asal yang sunnah dalam doa ni adalah, sebaiknya adalah, afdalnya adalah bersendirian. Sebab ada ulama yang tak memilih untuk doa secara berjemaah, ramai-ramai. Kalau saya kat belajar maghribi dulu, lepas habis sembahyang, masing-masing doa sendiri-sendiri. Imam doa sendiri, Tok Bilal doa sendiri, doa sendiri. Kerana masing-masing ada permintaan masing-masing kan? Ada permintaan masing-masing. Masing-masing ada waktu dia tersendiri dia nak berdoa. Ada permintaan khas dia sendiri. Jadi insya-Allah kita sambung ayat 19. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis.